Dia tengah cangkung ni, tiba-tiba dekat sebelah dia ada kelibat tas, tiba-tiba je muncul. Pop, warna putih. Dia nampak je, dia terus toleh. Sebelah dia tu ada Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Selamat datang ke Harith Sam Simon #Hari Semalam. Terima kasih sebab korang dah klik ke video ni. Khamis datang lagi dan kali ni ada lagi kawan aku yang ceritakan kisah pengalaman apa yang pernah berlaku kat dia. Selamat datang ke rancangan Bila Kawan Buka Cerita. Sebelum aku mula, apa kata korang tekan butang subscribe dulu, tekan butang notification juga supaya korang tahu video apa lagi yang akan aku upload lepas ni. Kita berkenalan dulu dengan karakter utama dalam cerita ni, yang menceritakanlah cerita ni kat aku. Nama konon-konon dia dalam cerita ni adalah Saufi. Biasalah aku akan samakan nama kan. Saufi ni adalah seorang sukarelawan gunung. Bukan setakat sukarelawan lah, dia boleh katakan dia ni bekerja turun naik gunung lah. Dia adalah seorang yang sangat aktif dengan aktiviti gunung. Selalulah dia turun naik gunung. Gunung yang dia selalu pergi turun naik ni adalah gunung ni dekat kampung dia lah, tempat tinggal dia. Gunung yang popular dekat negeri Harimau Selatan. Kita namakanlah gunung ni, konon-konon nama gunung ni Gunung L, YTJT. So, disebabkan dia ni macam sukarelawan gunung, bekerja juga kat gunung, satu hari ni dia dipanggil untuk bertugas dekat puncak gunung tu, area puncak gunung tu. Sebabnya masa tu akan ada satu kumpulan lain yang daripada negeri lain, kumpulan pencinta alam juga, yang akan menginap satu malam dekat atas kat puncak gunung tu. Biasalah anak-anak gunung, budak-budak gunung mesti tahulah budak-budak hiking ni, untuk menikmati sunrise dengan sunset. Jadinya Saufi dengan geng-geng dia yang lain adalah dalam belasan orang, naiklah atas gunung tu, naik ke gunung tu untuk buat pembersihan gunung. Tapi benda tu tak boleh lah dalam sehari, so mesti kena ada dalam 3 hari 4 hari lah lebih kurang. Dalam belasan orang tu, belasan ke 20-an lebih kurang lah orang tu, akan terbahagi kepada beberapa grup tau. So Saufi ni, dalam grup dia ada 4 orang, termasuk dia lah. So dalam 4 orang ni, grup dia ni ada Saufi, ada Aiman, ada Hakim, ada Rosli. Ni kawan-kawan dia lah. Dah siap-siap bagi grup semua kat bawah, lebih kurang pukul 4-5 petang, diorang pun naiklah ke gunung tu. Tempat yang diorang akan stay ni, akan lepak situ, terpisah-pisah. Dia tak adalah satu tempat yang besar, dia tak ada, dia terpisah-pisah. So bila sampai kat spot yang dah sepatutnya diorang diarahkan duduk situ, Saufi dengan member dia yang 3 orang ni berpisahlah dengan geng-geng lain. Dah sampai situ, Saufi dengan geng-geng dia pun, dengan Hakim, dengan Rosli, dengan Aiman, buat kemah, set up juga tempat dia orang nak masak nanti malam kang, set up juga tempat dia orang nak lepak. Semualah dia set up. Biasalah orang-orang gunung dah selalu naik hutan, masuk hutan. Dia orang bagi kemah, walaupun 4 orang, dia orang bagi kemah ni bukan 2-2, 3-1. Saufi, Aiman dengan Hakim satu kemah, Rosli satu kemah yang lain, dia duduk seorang-seorang. Malam pertama dia orang duduk situ tak ada apa pun berlaku, macam biasalah, macam biasa je malam-malam yang biasa kalau dia orang lepak atas gunung. Besok paginya lebih kurang pukul 6 pagi, lepas dia orang subuh, dia orang pun pack siap-siap untuk ke atas. Kemah ni tinggal kat situ. Dia orang siap-siap untuk ke kawasan puncak gunung dan membersihkan kawasan-kawasan puncak tu. So, masa dalam perjalanan, dalam semak samun rumput-rumput tu kan, Saufi nampak ada sekuntum bunga yang sangat cantik. Bunga tu warna kuning. Cantik dia tu, kata Saufi, dia macam ada cahaya yang keluar daripada bunga tu, bunga kuning tu, yang menarik perhatian Saufi. Dekat keliling tu tak ada bunga-bunga lain, macam dia je seketul kat situ. Disebabkan kecantikan bunga tu, Saufi ni tergamam. Dia macam, wow, cantiknya. Dia mendekati bunga tu, dia siap cangkung lagi. Dia siap cangkung, tengok je bunga tu. Tapi dia tak pegang, dia macam enjoy the view, just tengok je bunga tu. Aiman tegur dia, Sopi, kau kenapa? Kata dia. Ni bunga ni cantik, kata si Sopi. Rosli yang ada lebih kurang macam Aiman ni kat belakang dia. Rosli toleh belakang tengok, bunga apa kau ni? Ini, kata si Sopi. Dia macam marah, ni takkan aku tak nampak macam tu. Si Rosli dengan Aiman tak nampak apa-apa selain hanya tumbuhan-tumbuhan je. Macam rumput-rumput, pokok-pokok yang indang-indang itu je. Hakim masa tu dah terlajak jauh ke depan, panggil dia orang. Woi, korang berhenti kenapa? Cepatlah, kata dia. Aiman terus macam dia pegang tangan Sopi, dah jom. Terus tarik dia.
Keterkesimaan Sophie tersentak bila Aiman tarik dia. Dia pun teruskanlah perjalanan naik ke gunung. Dah sampai atas, so kumpulan ni pun dah dibagi-bagi apa semua. Buatlah aktiviti diorang membersihkan gunung tu, sampah-sampah sarap apa semua. Lepas tu mana kawasan yang macam semak dia dah tinggi-tinggi semua, diorang duk potong-potong rumput apa semua kan. Dari pagi sampai ke petang, lebih kurang pukul 5-6 petang, kerja selesai. Turunlah diorang ke spot kemah masing-masing, termasuklah Sophie dengan kawan-kawan dia ni. Masa perjalanan turun tu, Sophie mungkin dah terlalu penat. Dia dah lupa dah pasal bunga yang dia jumpa pagi tadi. Balik je kemah terus macam biasa. Malam tu, sebabkan diorang ni dah terlalu penat, so diorang plan untuk tidur awal. Lebih kurang 9 lebih, diorang dah nak masuk tidur. Rosli, orang yang pertama masuk kemah. Dia tidur seorang kan, dia masuk kemah dulu. Dalam 10 minit lebih kurang, barulah yang lain ni masuk ke kemah yang masing-masing. Yang 3 orang tu, 3 orang, satu kemah. Tu masuk. Tengah-tengah diorang baring-baring nak tidur, dalam on the way nak pergi tidur tu, on the way nak ke tidur tu, nak ke lelap, Sophie dengar ada orang berjalan, bunyi tapak kaki berjalan dekat luar kemah. Mula-mula dia ingatkan, yelah, okey, Rosli keluar lah tu kot. Entah pergi membuang ke, minum air ke. Tapi bunyi langkah kaki tu lama. Macam orang berjalan mengelilingi kawasan kemah diorang. Kawasan perkemahan diorang. Dia berjalan keliling tu. Sophie tengok Aiman masih belum tidur lagi. Dia tanya Aiman, kau dengar tak tu? Aiman balas, dengar apa? Sah, ini dia je yang dengar. Aiman tak dengar. Lepas dia tanya Aiman, kau dengar tak tu? Bunyi tu terus senyap, hilang. So dia macam, okey, tak ada apalah, dia kata dia. Pagi pun menjelang, masing-masing bangun, dia orang packing-packing, siap-siap. Packing kemah juga sebab dia orang nak naik ke atas lagi lah, ke arah puncak lagi. Sebab masa tu, hari tu, kumpulan pencinta alam daripada negeri lain tu akan datang lah. Hari tu lah. So masa tengah packing-packing, kemas-kemas tu, Sophie ni tanya Rosli, kau semalam ada keluar kemah ke? Tak ada, kata Rosli. Aku masuk terus tidur sampai ke siang ni, sampai ke pagi ni. Penat gila weh, kata dia. Kenapa Sophie? Kata dia. Sophie hanya mampu cover je lah. Tak ada apa, kata. Saja tanya. Siap semua packing segala peralatan, diorang pun naiklah ke atas. Masa tu Sophie baru teringat pasal bunga kuning yang dia jumpa semalam. Sebabnya diorang lalu trek yang sama. Naik ke turun ke, naik akan lalu trek yang sama. Jadinya Sophie baru teringat, mana bunga kuning semalam ah? Dan dia ingat betul kat mana exact spot kat mana dia jumpa bunga kuning tu. Sophie berhenti kejap untuk cari kat mana bunga tu. Korang naik dulu, dia kata dengan kawan dia. Naik dulu, jap aku sampai. Yelah, dah biasa dengan gunung tu. Tinggallah Sophie seorang-seorang cari kat area tu. Dia ingat sebab kat situ, yelah, dia dah biasa kan kawasan tu. So kat mana pokok ni kayu ni ada kat sini apa semua. So dia ingat that spot, exact spot dia ingat. Cari, tak ada pun pokok tu. Yang ada hanya tumbuhan yang lain lah, semak samuk lalang-lalang, pokok-pokok yang renek tu, itu je ada. Bunga semalam tu tak ada. Dia ingat, dia masih segar di ingatan dia, rupa bunga tu macam mana. Dengan warna kuning dia yang macam bercahaya, cantik sangat. 10 minit jugalah dia cari kat mana bunga tu, keberadaan bunga tu, tak jumpa. Sudahnya dia macam, malah cari, kejap lagi lah, balik nanti ke cari, lain kali lah cari. Sebab dia turun naik gunung tu dah biasa kan. So Sophie pun bergeraklah ke atas, jumpa dengan kawan-kawan dia yang lain. Lebih kurang sejam 2 lepas tu, kumpulan pencinta alam dari negeri lain tu pun sampai. Daripada bawah dia naik, sampai. So bila sampai, Sophie dengan kumpulan dia sebagai tuan rumah yang menjaga gunung tu, berkenalan lah, buat kawan, buatlah apa-apa yang patut untuk layan tetamu-tetamu tu. Petang tu, tengah diorang lepak-lepak hirup udara segar, seorang pakcik dari kumpulan negeri lain tu datang jumpa Sophie. Dia tanya, dalam grup korang ni ada perempuan ke? Tak berkenalan pun tadi, tak jumpa pun. Sophie jawab, tak cik, 4 orang je lah kita orang yang dari tadi ni. Oh ya ke, kata pakcik tu. Sebab tadi aku nampak ada perempuan lepak dekat korang punya kemah, masuk dalam kemah korang. Sophie hanya tersenyum, tak ada cik, tak ada perempuan. Pakcik tu pun mungkin sebab dia dah tahu, dah biasa turun naik gunung, dia pun senyum. Oh ya ke, tak ada okey. Lepas tu dia belah. Dua-dua ni macam faham-faham je. Siapa yang pakcik tu nampak pun Sophie tak tahu. Tak ada kelanjutan, pakcik tu tak cerita apa-apa. Sophie pun tak nak ambil tahu sebenarnya. Matahari pun terbenam dan diorang pun menikmati udara malam atas gunung tu pula. Dan malam tu pun macam biasa, tak ada apa-apa pun yang berlaku.
Esoknya pagi-pagi sebelum subuh diorang dah bangun untuk hirup udara pagi pula dan juga menikmati matahari terbit. Dah naik matahari, dah tinggi, diorang pun packing lah. Dah semalam dah tengok matahari terbenam, pagi tu dah tengok matahari terbit. Okey lah, kira itu nikmat untuk pencinta gunung lah sebenarnya. Packing lah diorang, Safi dengan geng-geng dia, termasuklah geng-geng daripada negeri lain tu pun turunlah beramai-ramai. Masa turun tu, Safi masih teringat lagi tentang bunga kuning yang dia jumpa hari pertama itu hari. Terus dia pergi kat spot kat mana dia jumpa, seorang-seorang dia je dia pergi. Dia cari, tapi dia cari kali ni tak detail, dia macam scan macam tu. Okey, tak ada, dia terus turun. Tak adalah ni. Dia terus turun. Sampai bawah, sampai ke kaki gunung. Dia orang pun kira ahli-ahli baik daripada grup Shopee, daripada grup yang negeri lain tu, cukup orang ke tidak. So semua dah cukup. Geng-geng Shopee ni pun, penjaga alam tu pun letak balik barang-barang dekat store. Duduk juga minum-minum, makan-makan. Masa tu Shopee rasa berat sangat hati nak balik. Dia tak tahu kenapa. Dia rasa macam ada sesuatu yang tertinggal dekat atas. Dia macam, aku tak nak balik lah, aku nak duduk sini lah, macam tu. Berat sangat hati dia nak balik rumah dia ni. Tapi dia cekalkan hati juga. Dia tak layan rasa berat nak balik tu. Dia balik juga ke rumah. Takkan nak duduk situ kan. Rumah dia pun tak adalah jauh sangat dengan gunung tu, dalam satu daerah je. So dia balik, Assalamualaikum, dia balik rumah. Rumah ni dengan ada keluarga dia semualah. Balik-balik, mandi-mandi, rehat-rehat, yada. Malam tu, masa dia nak tidur, masa dia tengah baring, dia rasakan rindu yang teramat berat. Rindu kepada gunung tu, rasa macam gunung tu memanggil-manggil dia. Macam seolah-olah, ya Allah, aku nak balik ke gunung tu. Aku rindu beratnya. Dan malam tu juga, Safi mimpikan gunung tu. Mimpi dia tu sangat real, membuatkan dia rasa dia masih ada dekat gunung tu. Esoknya, start daripada dia bangun, dia buka mata, celik je mata, seharian tu dia rasa macam galau tau. Dia rasa macam aku nak balik semula ke gunung tu. Dia rasa rindu yang teramat sangat berat. Apa benda yang dia buat hari tu, semua dia ingatkan gunung. Sampaikan dia tak makan hari tu. Malam kedua, lepas dia balik daripada gunung tu, dia lepak depan rumah dia. Dia duduk seorang-seorang. Rumah kampung kan, ada laman kan. Dia lepak seorang-seorang. Entah macam mana, tanpa dia sedar, dia menangis. Menangis sebab terlalu rindukan gunung tu. Perasaan tu dia kata macam orang yang baru lepas putus cinta ataupun baru lepas mati bini lah, macam tu. Dia rindu yang teramat. Dia macam, aku tak nak berpisah. Macam tu. Besoknya hari ketiga, dia masih lagi galau, merindukan gunung tu. Mak dia dah mula rasakan sesuatu yang lain dekat si Safi ni. Lebih kurang tengah hari, mak dia tengah menjahit. Masa mak dia tengah menjahit tu, tiba-tiba Safi datang dekat mak dia, duduk atas riba, duduk atas peha mak dia. Mak dia tanya, kau ni kenapa? Dengan tidak semena-menanya, Safi ni menangis. Menangis yang tersedu-sedan. Macam menangis kau-kaunya, yang real punya nangis. Dengan mak-mak dia sekali join menangis. Kau ni kenapa nak, oi, kata dia. Ni mesti ada benda jadi ni masa kau naik gunung tu hari. Mak Safi terus beritahu kepada Pak Long Safi, abang mak dia ni, tentang perihal anak dia yang baru balik daripada gunung ni. Yang tak lalu makan, tiba-tiba nangis. Pak Cik Safi ni memang orang yang pandai mengubah orang lah. Ada ilmu-ilmu, macam ilmu-ilmu tradisional. Petang tu juga Pak Long Safi ni sampai ke rumah Safi. Masa Pak Long Safi ni sampai ke rumah dia, Safi yang selalunya sambut mesra Pak Long dia, hari tu dia boleh lari, dia elak nak jumpa, dia lari, dia masuk dalam bilik. Dia macam, aku tak nak jumpa Pak Long, macam tu. Entah apa yang jadi dekat luar bilik dia, dekat ruang tamu tu, apa yang diborakkan pun Safi tak tahu. Tahu-tahu Pak Long dia tu balik je. Malam tu mak dia ceritakan kat Safi, memang ada sesuatu yang ikut kau balik masa kau turun daripada gunung. Pak Long dia dah lock benda tu supaya ikut Pak Long dia balik, supaya dapat borak komunikasi dengan kawan tu. So Safi pun macam berserah je lah apa yang Pak Long dia akan buat nanti. Dia pun tak nak ada rasa tu. Dia tak nak ada rasa yang tiba-tiba rindukan gunung yang selalunya dia ni okey je. Tapi kali ni dia rasa macam tu. Dia tak nak rasa tu. Esoknya Pak Long dia datang balik ke rumah Safi. Pak Long dia ceritakan dekat Safi apa yang berlaku lepas dia balik.
Lepas dia balik semalam, so malam tu juga, Pak Long dia didatangi oleh seorang wanita di dalam mimpi dia yang berpakaian serba kuning. Pakaian perempuan ni pula tak adalah tradisional sangat. Tak adalah macam dah lama sangat, tak. Dia macam baju kurung, tapi baju kurung moden. Macam baju kurung yang dijual dalam IG shop tu. Tapi serba kuning. Tudung kuning, baju kuning, kain kuning. Dia beritahu yang dia suka dengan Sophie ni, dia crush dengan Sophie sebab Sophie ni menjaga alam. Dan juga dia suka perwatakan Sophie. Sophie ni pun sendiri tak tahu macam mana perwatakan dia tu yang menjadikan perempuan tu crush kat dia. Handsome sangat ke? Macam Korea ke? Hari tu juga Pak Long dia ubatkan si Sophie ni. Pak Long dia set up segala peralatan perubatan tradisional dia dengan limau apa semua kan. So Pak Long dia pun urut-urut, baca-baca, sembuh-sembuh apa semua. Dan Pak Long dia bagi syarat supaya mandi air perahan limau selama 3 malam berturut-turut. Sophie pun ikut syarat-syarat tu dan selepas malam ketiga, alhamdulillah, dia dah tak rasa berat rindu yang teramat sangat ke gunung tu. Hilang dah rasa tu. Dia kembali normal, buat kerja macam biasa dan makan pun macam biasa. Cuma Sophie terfikir, adakah bunga kuning tu adalah simbolik tentang perempuan berbaju kuning tu, berpakaian kuning tu? Yelah, warna kuning juga kan. Mungkin juga bila lepas dia nampak masa sekali tu, lepas tu dah tak ada, mungkin dia dah ikut Sophie dah pun. Peristiwa tu tak mematahkan ataupun tak menakutkan Sophie untuk meneruskan aktiviti pergunungan dia macam biasa. Disebabkan Sophie ni selalu sangat turun naik gunung, bekerja dekat gunung, banyak cerita-cerita tentang gunung yang dia dengar. Lebih-lebih lagi gunung yang dia selalu naik itulah. Salah satunya adalah perihal seekor arnab yang ada di tengah-tengah hutan dekat kawasan puncak gunung tu. Kata orang lama yang lebih dulu naik gunung, arnab tu akan muncul kepada orang yang dia nak je, yang terpilih je. Kalau kau dengar cerita ni tapi lepas tu kau naik, kau nak cari arnab tu, memang jangan harap, memang takkan jumpa. Hanya orang terpilih je yang akan jumpa rezeki dia. Sophie pada mulanya macam percaya tak percaya. Sebab yelah, secara logiknya takkanlah ada arnab seko-seko dekat atas tu, dekat gunung, dekat dalam hutan. Sehinggalah pada satu hari, macam biasa, Sophie dapat job untuk membersihkan gunung. So naiklah Sophie ni dengan geng-geng dia. Masa tu dia orang decide untuk bersihkan dan park kemah dia orang dekat kawasan pencawang pencawang telefon. Tempat tu lagi 5-10 minit je nak sampai puncak. Dan kawasan tu lah katanya yang arnab tu selalu muncul. Sophie disebabkan takut, dia bersihkan kawasan tu berdua dengan Aiman. Maknanya dia ada geng lain lah, macam Rosli dengan Hakim ni masih ada lagi. Tapi dia dengan Aiman ni berdua je. Sebab takut lah, Aiman takut, dia pun takut. Pusing lah si Sophie dekat kawasan tu, bersihkan kawasan tu daripada sampah-sampah semua. Sophie dengan Aiman ni tiba di kawasan lereng bukit. Lereng tu dah nak dekat dengan tebing. Kawasan tu macam sengit sikit lah, macam curam sikit lah. Dalam keadaan Sophie tengah mencangkung, tengah kutip-kutip, tengah korek-korek tanah, tengok apa yang ada, yang tengah ni lah, tengah membersihkan lah kawasan tu. Dia tengah cangkung ni, tiba-tiba dekat sebelah dia ada kelibat tas, tiba-tiba je muncul, pop, warna putih. Dia nampak dari ekor mata dia. Dia nampak je, dia terus soleh. Sebelah dia tu ada seekor arnab. Sentak dia terus cakap, "Uish, apa ni?" Dia tengok je, "Uish." Terperanjat lah dia. Berderau wek darah dia macam dalam split second, hitungan saat je dia terus, "Ui, arnab ni." Aiman yang perasan tiba-tiba badan Sophie ni bergerak je macam tu, toleh ke Sophie dan tengok. Dia pun nampak jelas yang arnab tu sebelah Sophie. Sophie ni terus terkejut, terus toleh, "Man, jom balik kemah." Aiman pun, "Okey, jom, terus balik kemah dulu." Kata Sophie, arnab tu macam arnab peliharaan orang tau. Warna putih bersih, tapi mata dia merah menyala. Comel, tapi mata merah. Arnab tu bersih, macam ada orang selalu jaga, selalu bersihkan, selalu mandikan. Badan dia pula gemuk, agak besar, macam ada orang selalu bagi makan. Dan setahu dia, memang kawasan tu tak ada orang pun yang tinggal. Kawasan yang dah nak dekat sampai puncak, dia pun selalu turun naik situ. Tak ada pula terserempak dengan sesiapa yang tinggal di situ, tak ada. Mungkin memang rezeki dia orang yang terpilih
untuk jumpa dengan Arnab tu. Dan sebagai pencinta alam, Saufi memberi pesan kepada kita semua. Pesanan ini pada saya adalah sangat penting pada pendaki-pendaki yang tidak mengetahui apakah yang terjadi jika kita menanam sampah yang berunsurkan plastik yang sebenarnya akan terurai 1000 tahun. Jika lapisan-lapisan plastik dan tanah bercampur dan dengan terurainya plastik selama 1000 tahun, ia akan menjadi bencana. Bencana tanah runtuh adalah salah satu penyebab dari plastik yang kita tanam. Oleh itu, dengan sifat tanggungjawab, marilah kita sama-sama jangan tanam plastik-plastik di atas gunung ataupun di atas tanah tinggi. Sama-samalah kita jaga alam kita supaya bencana tidak berlaku. Dan juga satu lagi, apakah penyebab utama bencana tanah runtuh? Penyebab dia adalah bukan dari alam, tetapi dari manusia yang hidup di alam. Terima kasih. Begitulah kisahnya tentang subscriber aku bila kawan aku buka cerita perihal gunung. Kalau korang ada lagi cerita pasal gunung ke, atau pasal taman perumahan ke, atau pasal tak kisahlah pasal apa-apa, yang penting pengalaman asli korang, pengalaman horror yang korang alami sendiri, silakan komen dekat bawah ataupun DM dekat Instagram aku, Harith Sam Simon. Alang-alang tu tekan follow Instagram, follow TikTok sekali. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Tekan like kalau korang suka video ni, tekan subscribe kalau korang nak sokong channel ni supaya lebih berkembang. Tekan share kalau ada kawan-kawan korang yang suka cerita-cerita macam ni, dan tekan butang loceng kalau korang nak tahu bila lagi yang akan aku upload video lepas ni. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.